Jenazahnya jadi berat ketika orang kampung usung jenazahnya ke perkuburan. Itulah kisah kematian orang yang pakai susuk untuk kelihatan muda dan cantik. Tentang Din Bawang Manis pula, ada beberapa orang kampung ternampak jelmaan Din Bawang Manis berjalan selama 7 senja masa mereka melintasi kawasan rumahnya yang terbakar tu. Itulah isi surat Ali pada Tama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 231 dan 232, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Tapi apa yang Datuk buat semuanya gagal. Akhirnya Datuk laungkan azan. Tiba-tiba badan Tama dan Ali terangkat ke udara dan melayang-layang tak tentu arah. Tama cuba menjerit dengan sekuat hati. Bila sedar, badan mereka ditual angin ke arah sebatang pokok besar. Belum sempat Tama nak menjerit, tubuh mereka terus langgar batang pokok besar tu. Lepas tu Tama tak tahu apa yang terjadi. Kemudian sayup-sayup Tama terdengar nama dia dan Ali dipanggil. Bila Tama buka mata, dia nampak ayah Ali, Syed Hamid, dan beberapa orang kampung keliling mereka. Lepas tu beberapa orang dari mereka angkat Tama dan Ali ke tempat yang lebih selamat. Kata ayah Ali, dah dekat sejam mereka tunggu dekat rumah. Mereka bertiga tak balik-balik. Dia ajaklah beberapa orang kampung cari dekat rumah ni. Bila mereka sampai dekat halaman rumah tu, terdengar bunyi letupan dan nampak Tama dan Ali tercampak keluar dari rumah. "Datuk kamu mana?" tanya Syed Hamid. "Entah, tadi kami bertiga dalam rumah." "Api!" terdengar jeritan dari seorang penduduk kampung yang berdiri sebelah kanan pokok angsana. Semua tertumpu ke arah rumah lama Raja Susuk. Api terus jilat bahagian depan rumah. Asap hitam tebal, beberapa letupan kecil kedengaran. Pokok besar yang selama ni lindungi rumah Raja Susuk terbakar juga. "Datuk kamu mana?" tanya Syed Hamid. "Dalam rumah." Subhanallah, semua nampak cemas. Ada yang cuba masuk dalam rumah yang terbakar tu, tapi Syed Hamid alang. "Kita berdoa semoga dia selamat," kata Ali. Tama dah risau dan cemas. Surah Al-Nasrah tak lekang di bibir dia. Tiba-tiba dalam api yang sangat marak dengan kepulan asap tebal, Datuk melangkah dengan tenang menuju ke arah ayah Ali dan Syed Hamid. Mereka berpelukan. Pakaian Datuk langsung tak terbakar. Ayah Ali perhati tubuh Datuk dari kepala sampai ke kaki. Berkali-kali dia ucap syukur pada Allah sebab Datuk selamat. "Kamu hebat. Apa ilmu kamu?" tanya ayah Ali. "Semua atas kehendak Allah. Sebagai hambanya, aku berusaha dan berdoa. Alhamdulillah diperkenankan Allah," jawab Datuk. Tak sampai sejam, rumah besar milik Raja Susuk punah ranah jadi abu. Kecuali 3 tiang masih tegak berdiri yang dibuat dari kayu keras. Tapi bahagian bucunya nampak hitam dan keluarkan asap nipis. Beberapa patung dari tembaga bergelimpangan. Menurut ayah Ali, Datuk, Tama dan Ali tak lama dalam rumah tu. Tapi disebabkan gangguan yang mereka hadapi, mereka bertiga terasa macam dah berada lebih 5 jam dalam rumah tu. Kemudian mereka semua pulang ke rumah ayah Ali. Masa Tama dan Datuk nak berangkat ke kota Medan, Ali bersuara, "Tama, rasanya kehebatan dan kemasyhuran bapa saudara aku dah habis. Aku bersyukur sebab dapat sedarkan dan bimbing dia. Dia sempat bertaubat sebelum mati. Sebenarnya masih belum selesai lagi Ali." "Maksudnya?" kata Datuk. "Anak-anak murid bapa saudara Ali ni masih ramai lagi, berselerak di tanah Semenanjung, di Sumatera dan tanah Jawa. Mungkin ada di antara anak-anak muridnya lebih handal, lebih hebat dari dia. Boleh jadi mereka tambah lagi amalan ilmu susuk dari Siam, Tibet dan macam-macam lagi. Kemudian mereka campur adukkan dengan ayat-ayat Quran.
Betul juga, ini masalah besar, kata Ali. Ali termenung panjang melihat ke arah awan yang bergerak. Kemudian dia menuju ke sisi Datuk. Tapak tangan Datuk disambar dan digenggam je dengan erat. Kata Ali, dengan ilmu yang sedikit ni, kalau panjang umur dan ada rezeki, dia nak cari anak-anak murid bapa saudara dia dekat Semenanjung atau dekat mana je. Mudah-mudahan Allah berkati cita-cita kamu, kata Datuk. Kemudian Syekh Ahmed suruh pemandunya hidupkan enjin kereta. Lepas bersalaman dengan orang kampung semua, Tama dan Datuk berangkat ke Medan. Beberapa tahun kemudian, atas undangan pihak tertentu, Ali datang ke bahagian utara Semenanjung Tanah Melayu untuk bagi ceramah agama dan tinggal dekat sana selama 6 bulan untuk ajar tafsir Al-Quran dari surau ke surau. Sebenarnya di samping mengajar tu, Ali ada tujuan lain. Dia nak cari bekas anak murid pakcik dia. Dengan izin Allah, masa dia mengajar dekat salah sebuah surau di daerah Kuala Muda, dia sempat jumpa dengan salah seorang bekas murid arwah pakcik dia. Lepas Ali sampaikan kuliah subuh, mereka berdua menuju ke sebuah warung. Terlalu banyak yang ditanyakan oleh Ali sebelum perkenalkan diri dia pada bekas anak murid pakciknya. Lepas yakin yang orang tu tak berbohong, barulah Ali terangkan kedudukannya yang sebenar. Menurut bekas anak murid pakciknya yang bernama Din Pawang Manis tu, dengan bangga dia beritahu yang dia dah peristrikan 99 wanita, 20 orang dari anak dara yang berusia bawah 20-an, 55 anak dara tua berusia dari 35 hingga 50 tahun, selebihnya 24 orang dari janda beranak 1 sampai 5. Kahwin cerai dah jadi perkara biasa dalam hidup dia. Pernah terjadi dalam sebulan Din Pawang Manis ni menikah sampai 4 kali, dan dalam waktu yang lain Din Pawang ceraikan 4 isteri dia sekaligus untuk menikah lagi. Kebanyakan isteri yang dia cerai tak nak kahwin lagi. Kalau kahwin pun paling lama 6 bulan je. Alasan yang diberi oleh para janda Din Pawang Manis ni ialah mereka tak puas suami baru tak sehebat Din Pawang ni. Sama ada dari segi kebatinan, kerukunan rumah tangga dan kemesraan, lebih baik menjanda sampai akhir hayat. Terlalu banyak yang diceritakan oleh Din Pawang Manis ni tentang kehebatan Pakcik Ali ni. Hebat dalam dunia persialatan, handal pikat wanita. Dengan sekali jeling je, wanita tu boleh dijadikan teman tidur, boleh hilangkan diri, tubuh takluk senjata tajam, awet muda. Bila Ali beritahu Din Pawang Manis yang guru dia dah meninggal dunia, Din Pawang terkejut, termenung panjang dan gelengkan kepala. Lebih-lebih lagi bila dia dapat tahu guru dia mati dalam masjid dan sempat bertaubat. Sebab tok guru dia pernah bagi tahu yang dia akan mati dalam air. Nyawanya takkan berpisah dengan badan selagi kakinya pijak bumi. Siapalah yang boleh lawan kuasa Allah? Guru awak dah silap dan takbur nak lawan kudrat Allah. Esok kita jumpa dekat sini lagi, kata Ali. Serentak mereka bangun dan bersalam. Lepas bayar minuman, mereka melangkah menuju ke haluan masing-masing. Hasil dari kahwin cerai Din Pawang tu, dia ada 80 orang anak, tak termasuk yang meninggal dunia masa lahir. Malah ada yang dia tak kenal langsung. Tulis Ali dalam sepucuk surat pada Tama. Surat tu dipuskan di Medan lepas Ali balik ke kampung halaman dia. Dalam suratnya tu, Ali kata Din Pawang Manis ni terkenal di kalangan para penyanyi, pelakon filem dan bangsawan yang nak pasang susuk supaya tak nampak tua. Beberapa orang isteri orang besar, tokoh politik dan perniagaan pun ada jumpa Din Pawang Manis nak minta minyak pelaris dan minyak pengasih supaya disayangi suami. Ada juga isteri tokoh perniagaan separuh umur datang jumpa Din Pawang untuk kunci nafsu suami dia supaya alat kelamin suami tak berfungsi, lembik macam batang keladi patah pangkal bila berhadapan dengan wanita cantik dan muda. Tapi bila berhadapan dengan isteri sendiri, alat kelaminnya berfungsi semula, lebih garang dan hebat. Din Pawang Manis juga boleh urut orang terseliur, patah dan singa-singa tulang. Tapi urut yang dia selalu buat ialah urut tenaga batin. Yang urut batin ni selalunya lelaki yang dah berusia 60-an ke atas, terutama yang beristeri 2. Pernah satu hari tu, ada seorang anak muda datang jumpa Din Pawang Manis. Dia ingat anak muda tu nak pasang susuk. Tapi bila anak muda tu cerita tentang dia dan ibunya, rupanya anak muda tu anak kepada Din Pawang Manis. Sebaik saja Din Pawang Manis mengaku, pemuda tu terus tampar muka Din Pawang. Katanya Din Pawang ni ayah yang tak bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Belum sempat Din Pawang jelaskan kedudukannya yang sebenar, anak muda tu terus tinggal ke rumah. Dalam beberapa pertemuan lain, Ali pernah nasihatkan Din Pawang Manis ni supaya jangan amalkan ilmu salah. Nak pula dia dah tua, hidup sendirian dekat sebuah pondok di kaki bukit, jauh dari orang ramai. Tapi nasihat Ali tu Din Pawang tak indahkan. Kalau kamu ni bukan anak saudara guru aku, dekat sini juga aku cekik kamu sampai mampus. Kamu tahu, aku datang masjid pun sebab dapat tahu yang beri kuliah subuh tu
orang dari Medan. Aku datang bukan nak dengar kuliah subuh, aku nak merisik bekas guru aku, kata Din Pawang Manis. Selain berguru dengan Pakcik Ali ni, Din Pawang Manis juga menuntut ilmu sampai ke Siam, India dan Kemboja. Kebolehannya dah mengatasi kehebatan gurunya. Dia boleh besarkan dan panjangkan alat kelamin lelaki. Ada 3 cara. Cara pertama urut, kedua picit di bahagian tertentu, kalau tak berkesan, cara ketiga guna ikan haruan paya. Katanya ilmu tu dikutip dari penduduk asli di perbatasan Thailand Kemboja. Walaupun setiap bayaran perkhidmatannya tinggi, tapi kehidupan Din Pawang Manis nampak sempit je. Mungkin rezeki yang didapat tu tak diberkati Allah. Memang tak ada siapa yang sangka, terutama orang-orang yang taksub dengan Din Pawang. Din Pawang ni meninggal dalam keadaan yang sungguh mengerikan. Rumahnya dipanah peti waktu subuh, terbakar hangus. Mayatnya rentung tak dapat dikenali langsung. Seminggu lepas kematiannya, seorang wanita awal 40-an cari Din Pawang Manis ni. Wanita tu tergamam bila tengok rumah orang yang disanjung, hormati dan dianggap sebagai keramat hidup terbakar. Tujuan wanita dari Kuala Perlis tu datang nak jumpa Din Pawang untuk buang susuk yang dipasang oleh Din Pawang Manis ke tubuhnya. Ada beberapa sebab kenapa wanita berkulit putih berdarah campuran Cina Melayu tu nak buang susuk emas yang dipakai tu. Pertama, lepas dengar nasihat seorang lebay kampung yang perbuatannya tu bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, dia tak tahan dipulaukan oleh saudara mara sebelah suaminya bila mereka tahu dia pakai susuk. Disebabkan Din Pawang Manis dah meninggal, wanita tu tak dapat buang susuknya. Wanita tu jatuh sakit. Sebulan lebih terlantar dekat rumah. Puas berubat secara moden dan tradisional, tak sembuh-sembuh juga. Makin teruk adalah. Masuk hari ke-35, wanita tu meninggal dunia. Masa nak meninggal tu, wanita tu mengerang dan merintih sayu sambil sebut nama Din Pawang Manis dan berkata, "Tok Guru, bantulah aku," berulang-ulang kali. Walaupun dia ajar mengucap 2 kalimah syahadah, wanita tu tetap sebut nama Din Pawang Manis. Setiap kali dia sebut nama Din Pawang, wanita tu akan menggaru-garu kulit pipi kiri dan kanan sampai mengelupas, menjerit-jerit dan menghentak-hentak tumit kakinya ke lantai. 6 orang jaga dia. 2 orang tunggu dekat muka pintu bilik, 2 orang dekat bahagian kepala dan 2 orang lagi dekat hujung kaki. Wanita tu terus meronta nak pergi ke arah matahari terbit, iaitu arah kedudukan bekas rumah Din Pawang Manis. Setiap kali dia berjaya bangun, saudara mara wanita tu terpaksa tangkap dan paksa dia baring atas katil semula. Kedua-dua kaki dan tangan terpaksa dia pegang dengan kuat, malah pernah diikat dengan tali. Masa wanita tu tengah menjerit sambil sebut nama Din Pawang Manis, dia hembuskan nafas yang terakhir. Matanya terbeliak, lidahnya separuh terjelir, wajahnya terus berubah jadi hitam legam. Beberapa keping logam halus macam serbuk kopi berkilat dan bercahaya keluar dari lapisan kulit mukanya. Bila jatuh atas lantai, logam halus tu bertukar jadi air jernih lalu hilang entah ke mana. Paling mengejutkan, masa dimandikan, jenazahnya keluarkan bau busuk. Kulit mukanya relai. Jenazahnya jadi berat ketika orang kampung usung jenazahnya ke perkuburan. Itulah kisah kematian orang yang pakai susuk untuk kelihatan muda dan cantik. Tentang Din Pawang Manis pula, ada beberapa orang kampung ternampak jelmaan Din Pawang Manis berjalan selama 7 senja masa mereka melintasi kawasan rumahnya yang terbakar tu. Itulah isi surat Ali pada Tama. Pada petang tu, ada peristiwa yang Tama alami masa mereka dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua Ali menuju ke kota Medan. Lebih kurang dalam jarak 1000 km tinggalkan halaman rumah keluarga Ali ni, tiba-tiba Syed Hamid suruh pemandunya berhentikan kereta. Tama dan Datuk yang duduk dekat belakang berpandangan sama sendiri. Kemudian Syed Hamid keluar dari kereta. Begitu juga dengan Datuk. Tama nak keluar juga, tapi pemandu kereta tak bagi dia keluar. Tama nampak Syed Hamid dan Datuk tengah berbincang sesuatu. Nampak cukup serius. Lepas tu Datuk suruh Tama tukar tempat duduk, biar dia dengan Syed Hamid duduk dekat belakang. Tama duduk dekat depan dengan pemandu. Perjalanan diteruskan semula. Alright, sampai sini dulu siri Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.